Satu, dua, tiga. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana hadir pada meeting pagi ini. Jadi hari ini kita akan adakan meeting untuk merancang sasaran pasaran produk Mustajab ini untuk meningkatkan jualan produk ini kepada orang ramai, terutamanya terhadap golongan orang tua. Memandangkan sekarang ini kita berada di musim COVID-19, banyak perkara yang harus kita bincangkan bagi meningkatkan jualan Mustajab di pasaran dengan lebih luas lagi. Jadi saya akan bentangkan tentang matlamat kita pada hari ini. Saya akan tunjukkan skrin. Skrin macam lambat tapi tak mengapa, saya teruskan saja. Jadi kita punya matlamat kita adalah mestilah menjayakan produk kita di pasaran dengan lebih pesat. Jadi yang pertama, kita haruslah merancang untuk meningkatkan jualan bagi memudahkan golongan tersebut untuk membelinya. Yang kedua, kita haruslah membuat promosi melalui stesen televisyen dengan lebih pesat ataupun kita boleh menyiarkan produk kita ini di stesen radio di Malaysia. Dan yang ketiga, kita mestilah memastikan bahawa mesej ataupun informasi yang kita akan sampaikan kepada warga emas tersebut mudah difahami. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang latar belakang informasi. Syarikat kita akan keluarkan produk Mustajab ini kepada orang ramai, terutamanya kepada orang tua. Setiap produk mesti akan mempunyai kelebihan. Produk masing-masing sama juga seperti Mustajab. Jadi, kelebihannya ialah membantu membuangkan air dalam badan, membantu mengurangkan sakit sendi dan otot, membantu melegakan lenguh-lenguh badan dan sebagainya. Kenapa kita perlu wawakan kepada orang tua? Kerana seperti yang kita tahu, orang tua akan mengalami sakit belakang, lenguh-lenguh badan atas akibat faktor usia. Jadi kita mestilah mensyorkan produk kita ini mustajab kepada mereka. Itu sahaja daripada saya. Jadi seterusnya, siapa yang ingin membentangkan usul-usul anda dipersilakan. Terima kasih manager. Saya adalah sekretari bernama Nur Alia Natasha dan ini adalah teammate saya, iaitu Nur Safika sebagai HR yang akan membentangkan tentang sebab-sebab masalah yang dihadapi. Sebab-sebab masalah yang dihadapi serta kesan dan mengelepasi masalah. Seterusnya, promo marketing iaitu Nur Fatihah Aili yang akan brainstorming serta kaedah dalam menyelesaikan masalah, dan yang terakhir, Ramata Aisyah sebagai salesperson yang akan menyelesaikan masalah ini di dalam meeting. Meeting ini diadakan adalah untuk menyelesaikan masalah terhadap orang tua. Dengan adanya produk Mustajab ini, masalah orang-orang tua akan dapat diselesaikan. Terdapat banyak masalah yang selalu dihadapi oleh orang tua, iaitu terdiri daripada masalah perut buncit dan selulit, angin dalam badan, sakit sendi dan otot, serta lenguh-lenguh badan. Selain itu, sakit pinggang dan belakang juga adalah masalah yang sering dihadapi oleh mereka. Tidak lupa juga dengan masalah sakit gaut dan kebung. Seterusnya, saya akan menyerahkan saya punya poin kepada Nur Safika, iaitu HR kita. Okey, saya Nur Safika binti Syamsuddin, memegang jawatan sebagai HR. Okey, di sini saya nak membentangkan 3 poin. Sekejap ya. Nampak slide tak? Nampak. Okey. Ya. Poin yang pertama adalah punca.
Dimaklumkan bahawa syarikat kita sedang mengalami masalah kegagalan mencapai target jualan pada bulan lepas. Jualan merosot sehingga boleh menjejaskan objektif dan matlamat perniagaan syarikat kita ini. Dan masalah ini perlu diambil serius, tambahan lagi dengan wabak COVID-19 yang menular sekarang, kerana hal ini menyebabkan perniagaan kita tidak dapat beroperasi seperti biasa. Jadi, teknik mempromosi produk juga tidak dapat dijalankan seperti selalu. Jadi, perlulah difikirkan inisiatif lain yang dapat mengatasi masalah ini. Kesannya, syarikat kita tidak akan mampu membayar kos perniagaan. Hal ini kerana kos tetap dan kos berubah operasi perniagaan syarikat kita tetaplah perlu dibayar setiap bulan. Akan tetapi, jika kita gagal mendapat keuntungan, menyebabkan sebahagian kos operasi tidak dapat ditanggung bayar oleh perniagaan kita. Dan secara tidak langsung, perniagaan juga menjadi semakin sukar dikembangkan kerana syarikat kita akan mengalami kesukaran mendapat kerjasama dari pihak berkepentingan dalam operasi perniagaan syarikat ini. Jadi, masalah yang dikenal pasti, setelah dikaji-kaji, masalah yang perlu diatasi bagi mencapai target jualan pada bulan hadapan adalah dengan cara kita mempromosi produk melalui media sosial. Saya menekankan media sosial kerana wabak yang menular menyebabkan rakyat takut untuk keluar dari rumah dan banyak yang menghabiskan masa di rumah. Barang keperluan juga kebanyakan dari mereka membeli dari atas talian bagi mengurangkan risiko terkena wabak COVID-19. Jadi, pengaruh media sosial sangatlah merupakan satu platform yang akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk masa ini. Jadi, saya akan serahkan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada promoter marketing syarikat kita. Okey, boleh teruskan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Fatihah Aili binti Salam. Abdul Halim. So saya akan share screen. Nampak tak? Nampak? Okay, jap. Belum lagi. Kejap, lambat sikit. Okay. So saya akan brainstorming apa yang kita akan bincang hari ini. Yang pertama, saya memilih saluran audio pengiklanan radio dan podcast. Hal ini disebabkan walaupun radio ini macam tradisional, tapi ia masih kekal popular untuk semua golongan umum. Nampaknya kaedah pengiklanan audio sahaja ini akan kekal popular sepanjang revolusi digital. Radio telah digunakan secara berkesan bersama-sama dengan iklan televisyen untuk mengukuhkan imej jenama dalam fikiran pendengar. Selain itu, kajian baru-baru ini telah menunjukkan bahawa kira 90% pendengar akan terus melayari semasa rehat komersial. Faedah lain untuk pengiklanan radio yang membolehkan hos bercakap terus dengan produk dalam beberapa kes menjadikan iklan lebih perbualan. Yang kedua ialah televisyen sebagai tempat untuk mempromosikan kita punya launcher mustajab. Hal ini kerana televisyen ialah salah satu saluran media yang paling popular untuk orang berusia. Hal ini kerana televisyen dapat menggabungkan audio dengan visual. Ini mewujudkan pengalaman pengiklanan berbilang dera yang menunjukkan kepada penonton betapa launcher mustajab bernilai. Apabila kita memainkan iklan di televisyen, golongan berusia akan tertarik untuk membeli kerana dapat melihat secara detail gambar lotion tersebut. Yang ketiga, surat khabar. Hal ini disebabkan media cetak seperti akhbar adalah salah satu saluran media tertua pengiklanan sebenar. Iklan akhbar mendahului semua media. Akhbar boleh menjangkau berjuta-juta orang setiap hari dan merupakan salah satu media yang paling dipercayai. Dengan 82% pelanggan mempercayainya apabila membuat keputusan pembeli. Orang yang berusia akan gemar membaca surat khabar pada waktu lapang sambil minum kopi. Iklan akhbar boleh menjadi sangat disasarkan kerana ia sering dihantar ke kawasan geografi tertentu. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Aisyah, salesperson. Saya akan sambung dengan point kita punya marketing manager tadi. Iaitu pada pendapat saya, cara yang terbaik adalah boleh yang digunakan ialah majalah.
banyak majalah yang jadi trend sekarang, antaranya Jelita, Remaja. Saya memilih majalah kerana majalah dapat membincangkan topik berkaitan dengan falsafah, budaya dan cara hidup. Jadi ia membolehkan pengiklanan menyasarkan pelanggan yang sesuai dengan cepat tanpa membelanjakan dengan banyak wang. Kelebihan lain apabila pembaca membeli majalah, mereka mungkin menyimpannya selama beberapa minggu. Sebelum membuangnya, mereka menyimpan di rak, almari. Akhir sekali, majalah selalu menyediakan pengiklanan penuh warna dan memberikan kebebasan kreatif tambahan kepada kita. Warna-warna terang dan gambar-gambar yang menarik perhatian memudahkan untuk menarik perhatian pembaca. Masalah yang mungkin kita hadapi ialah pengiklanan di majalah mesti menyediakan iklan minggu atau bulanan sebelum tarikh penerbitan. Jadi kita perlu sentiasa mengikut arus kemodenan supaya tak terlambat mengikuti trend semasa. Okay, ini adalah contoh majalah yang saya telah keluarkan. Yang saya telah mempromosikan. Okay, baik. Seterusnya, saya setuju dengan pendapat kita punya human resource, Safika, tentang social media tadi. Ya. Saya ingin menambahkan social media terangkan dengan lebih mendalam. Penggunaan social media boleh meningkatkan jenama dan membantu memperoleh follower baharu. Perancang media sosial perlu mempunyai akses kepada data tentang pekerjaan, hobi, lokasi terkini tentang pembeli. Selain itu, pemasaran media sosial sangat menjimatkan kos. Tambah pula kebanyakan orang tua sudah mempunyai media sosial seperti FB, IG, TikTok. Kita hanya memudahkan mereka dalam urusan jual beli seperti membuat katalog. Dengan cara itu, mereka akan mudah membuat pilihan. Seterusnya, terdapat banyak platform media sosial yang kita perlu tumpukan supaya ramai pengguna tidak marah atau merasa menjengkelkan jika kita selalu spam di media sosial. Selain itu, media sosial juga menarik banyak persaingan. Kita mesti menunjukkan diri supaya dapat melawan pesaing-pesaing. Okey, ini adalah contoh saya telah mempromosikan lotion mustajab di Facebook. Okay, bagus semua. Okey, yang ini pula social media di IG. Okay. Okey. Poin saya yang terakhir ialah menggunakan bahasa yang mudah dan difahami. Hal ini kerana menggunakan bahasa mereka, jika pasaran sasaran kita kepada warga emas, kita perlu mengelakkan daripada menggunakan bahasa-bahasa slang atau ayat trend remaja seperti kami payung harga postage atau barang baik. Hal ini kerana mereka hanya ingin tahu bagaimana produk atau perkhidmatan yang kita tawarkan meningkatkan kualiti hidup mereka. Kita mungkin menggunakan cara lama, tapi itulah antara cara yang dapat fokuskan untuk mencapai pasaran sasaran. Ini adalah contoh bahasa yang elok untuk kita mempromosikan barang-barang untuk memudahkan orang tua memahami apa yang barang-barang kita dijual. Ini di mana ya? Ini di IG. Kami promote lebih kurang Okay. caption begini untuk di semua social media. Okey, itu sahaja daripada Baik. saya. Terima kasih. Jadi semua dah usulkan pendapat masing-masing. Saya faham apa yang anda terangkan dan saya setuju. Okey, seterusnya sebentar. Jadi semua perkara sudah dibentang dan dibincangkan. Saya harap perniagaan kita terus maju dan dapat memasarkan produk mustajab ini dalam kalangan orang ramai, terutamanya di kalangan orang tua. Terima kasih atas kehadiran anda semua untuk menyelesaikan temu janji kita pada pagi ini. Jadi, saya rasa kita boleh bersurai. Ada apa-apa tambahan? Ada. Memandangkan semua dah okey dengan masing-masing. Jadi Ya. kita akan sambung meeting pada hari yang akan datang. Jodoh meeting seterusnya saya akan malukan pada anda semua secepat mungkin. Itu sahaja daripada saya. Okey, apa-apa nanti bagi tahu saya, okey? Okey. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Salam.